Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'sir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Untuk kita merasakan iman ini, yakni dengan iman adalah mestilah melalui dengan kefahaman yang jelas, kefahaman yang benar, kefahaman yang tepat. Bagaimana kita nak memahami bahawasanya dengan nikmat iman ini adalah satu nikmat yang besar. Kalau tidak kerana dengan kefahaman yang Allah berikan melalui jalan ilmu, ini dengan kita mendalami tentang akidah kita, tentang kepercayaan kita, maka sudah pasti kita tidak akan mampu merasainya. Sebab itu Allah SWT menekankan dalam surah Al-Mujadalah, Al-Mujadalah ayat 11, bagaimana yang membincangkan tentang perbahasan tentang iman dan ilmu. Iman dan ilmu ini ada gandingan yang tidak boleh dipisahkan. Dan fa'ilahul ladzina amanu minkum. Allah angkat darjat kalangan kita ni orang yang beriman. Wa utu ilma darajat, dan orang yang berilmu. Maka iman dan ilmu ni adalah satu gandingan yang tidak boleh dipisahkan agar kita mampu memahami bahawasanya iman itu adalah satu nikmat yang besar. Para ulama membahaskan ia adalah satu nikmat yang besar, dan ianya adalah satu khabaran yang membawa pada kegembiraan. Allah SWT merakamkan dalam suratul Baqarah ayat 25, satu khabaran khusus untuk manusia yang beriman, yakni khabaran gembira. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh.
Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira. Nampak? Kalau tidak dengan kefahaman ini ilmu untuk kita mencari kefahaman, bahawasanya kita takkan jumpalah khabaran ini. Kita ingat khabaran ini daripada kata-kata manusia. Mulut manusia memberitahu tentang keadaan dunia. Beritahu bahawasanya kita dapat dunia, kita jadi beruntung. Walhal dunia ini satu kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Dia satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia ini hubus syahwat. Allah hiasi pada dunia ini perkara yang kita seronok, syahwat, suka. Tapi suka belum tentu membawa kepada gembira. Dia, kalau kita dalami tentang kalimah-kalimah ni, apatah lagi apabila kita nak mendalami sesuatu kalimah itu, mesti didorong ataupun didasarkan dengan iman, tauhid. Iman dan tunjang dia tauhid. Kepercayaan dan tauhid. Ini tentang Allah. Maka Allah akan bukakan perbahasan tentang perkataan-perkataan yang kita akan mampu fahami lebih dalam. Sebagai contoh, suka, gembira. Suka, gembira. Bila kita nak memahami tentang Allah, pemilik bagi segala-galanya, dan kembali kepada Allah segala-gala urusan, wa ilaina wa ilallahi turja'un, wa ilallahi turja'un, bagaimana dalam perbahasan seluruh urusan kembali pada Allah. Maka yang pertama yang manusia Allah berikan kelebihan itu, Allah berikan akal dan ilmu. Dan ilmu itu dimulakan dengan kalimah, perkataan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama benda. Nama-nama, kalimah, isim. Kita boleh buat ayat, bercakap, bagi tahu itu dan ini. Kalau tak ada kata nama, macam mana nak cerita? Nama kata kerja, af'al. Kalau tak ada nama, macam mana nak cerita? Ni apa, ni apa, ni apa? Kemudian itulah yang Allah ajar. Dan nama atau kata-kata ni tidak ada lagi perbahasan tentang asal-usul nama, tak ada. Kalau ada pun asal-usul nama tempat. Itulah asal-usul nama tempat. Kan? Ada cerita lah di sebaliknya. Banyaklah kita tengok ada asal-usul nama tempat. Tapi asal-usul nama tu sendiri tak ada. Contoh, apa? Apa yang kita tengok depan mata kita, katalah air. Siapa boleh bawa perbahasan asal-usul air? Nama air kat mana? Siapa yang pengasas nama air? Ada? Karena kita tak fikir benda tu. Kita tak terfikir. Bahawasanya apa benda, setiap kalimah yang kita kata tu, memang sebab tu manusia ni sebenarnya asal bermula dengan bisu, kan? Dia boleh cakap. Kita ni bisu. Bercakap kan sifat kata. Mutakalliman. Berkata-kata dan kata-kata. Itu sifat yang datang pada Allah SWT. Dan kata-kata bermaksud dengan kita ni boleh mengenal. Boleh bercakap, boleh mengenal ni. Bukan sifat kita, asal kita bisu. Jadi kata-kata ni, air tak ada. Mana ada siapa claim, ini saya yang asaskan nama air. Jadi semua yang pakai nama air ni, royalty kat saya. Bayangkan. Bayangkan kalau nama tu ada pada manusia yang cipta. Matahari pun orang nak claim royalty. Ada satu penumbang kata, dia claim matahari tu dia yang buat. Ada satu orang perempuan kat mana dah. Sampai tahap tu ada minta bayar. Manusia ni tahu dia punya, dia mula dia nak claim. Tapi nak bagi tahu, bila kita mendalami tentang akidah, jadi pegangan kita, memperkukuhkan pegangan dengan apa nak kukuh? Dengan tauhid. Ketunjang. Macam mana nak kukuhkan pegangan? Dengan kita sentiasa mendalami, memahami, menghayati tentang sifat-sifat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Itu memang disuruh, dituntut.
Yatafakkarun ulul albab. Solat ada waktu, zakat ada waktu, puasa ada waktu. Amalan-amalan yang syar'iyah, khususiat, ini khas. Ada syarat dia, ada rukun dia, ada waktu dia. Habis pada solat buat apa? Bagi contoh lah, kita dah habis solat subuh nak buat apa ni? Zikir. Zikir dengan apa? Dengan lisan? Kang nak borak kang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya tengah zikir ni. Jangan kacau ya. Sudah katanya. Udah pegang tasbih. Assalamualaikum je. Subhanallah, subhanallah. Dia jawab dulu salam, wajib jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Subhanallah, subhanallah. Amboi. Subhanallah. Tak salah lah, betul lah. Tapi kita pula sebab salah. Ya, betul lah, tidak ya. Bang, makan bang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul lah tu. Itu pun ada tempat dia. Nabi ajar lepas solat. Maksud kan? Tu dah. Tak apalah. Ni saya pakai satu lagi. Khair, khair. Surau kena mohon satu lah. Ni zaman milenium. Perluan. Kan? Jadi, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Maka kalau kita lihat perbahasan, kita nak mendalami tentang Allah tadi, dan merenung tanda-tanda kebesarannya, menghayati sifat-sifat kekuasaannya. Cara zikir ni adalah akal yang gunakan. Kita kena hayati dalam hidup ini, jemaah sekalian. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Khair. Baik. Daripada zaman milenium ni, dia yang datang ngaji pun bukannya yang zahir aja, yang ghaib pun datang. Dahsyat. Jadi orang kata apa, peluang lah untuk kita sebar luar jariah kita. Amal jariah. Itu buat, pasang dakwah kan, pasang wifi. Kata kalau apa, biar datang pada individu punya dan dia kata apa, mudahlah masuk syurga ni. Kalau masuk neraka juga tahulah. Statement dia. Mana kan tidak? Bayangkan dengan elemen tadi. Dunia yang kita nampak dulu. Tapi kerana kita menghayati dengan iman, dengan dakwah, maka kita gunakan, akhirnya kita tak pergi Singapura pun. Tiket berapa, masa lagi nak pergi. Oleh kerana usaha kita yang sedikit ni, nampak Rahman Rahim Allah Ta'ala, kita dah boleh dapat menyampaikan kebenaran ke sana. Kemudian sebablah usaha kita tu menyebabkan dia boleh dapat kebaikan. Tengok, Allah hanya Maha Pemurah ni, dahsyat. Maka usaha kita tu akan dikira sebagai kebaikan kerana membawa kepada kebaikan orang lain. Dan orang tu punya kebaikan, kalaulah dia dulu dia tak pandai solat, sekarang dia sebab ni dia datang solat, solat dia dapat pahala, yang usaha nak sampaikan kebaikan pun dapat pahala yang dia solat tadi, tanpa mengurangi sedikit pun, Nabi kata. Nampak? Itulah orang cakap, orang tak masuk syurga tak tahulah macam itu. Aku tak buat amalan ni, siapa boleh dapat bila masa pula macam itulah. Dia tahajud, bila masa pahala tahajud kena kat aku? Aku terkejut dia banyak. Terkejut dia. Kita ni ngajak orang buat baik, bukan suruh perasaan baik. Kita ngajak orang baik. Mengajak ni
Tak semestinya kita contoh, marilah kita jadi baik. Memanglah kita pun berusaha nak jadi baik. Bukannya kita dah baik baru nak mengajak orang baik. Okay, dalam usaha kita nak jadi baik, ini iman, ini akidah. Pada dosa pahala yang gaib ni, banyak perbincangan akidah. Kita ni tak berapa nak baik, tapi kita ni suka ajak orang buat baik. Kerana suka ajak orang buat baik, dan orang yang kita ajak tu jadi baik, lebih baik daripada kita, kita ajak orang datang kuliah, yang mengajak tak datang. Bayangkan, terror tak terror, yang diajak tu datang, istiqomah dia. Mudah-mudahan lah dapat juga tempiah pahala yang mengajak. Dapat. Mungkinlah dia tak datang macam-macam urusan apa ke, ala kuliah. Tapi kalau dia cerdik, dia datang sebab dia tahulah kan. Contoh macam orang offer kerja lah, gaji RM20,000. Yang mengajak, jom kerja sini gaji RM20,000. Yang mengajak RM20,000, rugilah dia. Yang kawan yang diajak dapat RM20,000. Melainkan dia ada lagi pendapatan RM40,000 lah. Melainkan lah, rugilah. Tapi kerana yang token ataupun owner tempat tu, dia perlukan staff RM20,000, maka yang introducer dia panggil. Introducer tu RM20,000 dia, override 100%, RM20,000 juga. Tu dahsyat. Tu balik pada sebarkan kebaikan. Sebab tu sebarkan kebaikan ini kena jadi apa? Satu perkara yang mesti jadikan kebiasaan kita. Walaupun ianya menjadi satu perkara yang berat untuk kita sebarkan, kerana tadilah iblis ini suka menyebarkan sifat. Kau pun tak baik, yang luar dia baik. Dia suka macam tu. Walhal menyebar kebaikan itu satu suruhan, kewajipan, malah wajib mengajak berbuat baik. Berbuat baik wajib. Wajib. Kerana bukan sebab kita baik, kerana berbuat baik itu adalah suruhan Allah. Solat, saya belum bersedia Ustaz, sebab saya rasa diri saya ni kotor. Jadi belum sampai makam bersih. Jadi saya tak layak rasanya. Asal kamu perasan baik ke? Nak sungguh sampai jadi wali baru solat ke macam mana? Saya belum bersedia lah Ustaz untuk tutup aurat saya. Saya nak jadi diri saya yang tak berapa nak menjadi ni. Jadi saya pakai tudung labuh ni, rasa macam jadi ustazah pula. Rasa makam muallimah ni. Jadi saya belum sampailah makam tu. Tapi sampai bila? Tak tahulah Ustaz. Ginilah, sampai kamu dimakamkan lah nanti kan. Payah no nak faham. Dia ingat pakai tudung tu dah. Jantung. Jantung dibuka. Sini. Dia ketat. Lepas tu dia sekarang ni bunyi bagi ketat. Skru bagi ketat boleh? Ada. Benang aja. Ayat tajuk je pakai skru. Jangan gelap banyak. Haji, suara Haji. Allah, saya sakit pun. Allah Akbar. Semalam keluar? Masya Allah. Semalam keluar hospital ni. Ni lagi datang ni. Syafaqallah Haji. Mudah-mudahan sebab pahala ni kami kongsi. Ni bila susah. Dia dua keadaan yang memang Allah akan pandang. Bila susah, tengah susah dia beramal baik, memang dipandang. Bila tengah senang beramal baik pun dipandang. Jadi kita ni sebenarnya dia tak ada moderate, dia tak ada tengah-tengah sebenarnya. Tengah-tengah ni yang dipaham tentang tengah wasata, tengah-tengah ni bukannya maksud baik pun tidak, buruk pun tidak, bukan. Tengah ni bermaksud kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita ikhlas kerana Allah, tengah. Itu maksudnya. Tapi dalam proses amal, kita akan diujikan dua keadaan. Sama ada sakit sangat, susah sangat, atau senang sangat. Atau senang sangat, dah boleh termenung. Tu senang sangat lah tu sebenarnya. Dia nak tahu susah sangat, langsung tak boleh, tak dah berfikir, susah sangat tu. Tapi dalam macam itu dia boleh bagi masa juga untuk Allah. Sebab kadang-kadang orang memang
saya serabut. Lepas tu dia langsung tak boleh beramal. Bila dia serabut, dia tinggal amal. Itu tengah susah sangat. Tapi kalau macam itu, tuan serabut, dia boleh mujahadah untuk datangkan diri dia kepada Allah. Sebab dia tengah susah sangat, dia jumpa Allah. Okey, betul. Kemudian Allah akan uji senang sangat. Pun datang juga kepada Allah. Dua keadaan yang Allah pandang. Dan dalam dua keadaan ini mesti adanya lebih afdal. Yang mana yang lebih afdal? Susah sangat ke senang sangat? Senang sangat. Di saat senang sangat kita boleh datang kepada Allah, itu lebih afdal. Kerana yang dituntut itu nikmat terlebih dahulu. Jadi nak mendatangkan sifat syukur itu, sabar ya susah. Nak sabar ni bukan senang, ustaz. Mudah sebut Allah. Sakit lutut ke sakit, Allah. Bangun dia, Allah. Ngaji kan, Allah. Dia minta. Tapi tengah sihat, bangun, makan mana? Makan apa? Ataupun siapa kita nak makan? Siapa kita nak makan? Dia itu je, nak makan apa, makan kat mana, siapa nak kita makan. Habis. Tu dia. Nampak? Jadi, maka dalam kita menghayati tentang Allah tu, kita akan dapat kalimah. Balik pada kalimah ni, kita akan menghayati antara sifat bila kita menggunakan akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatil liulil albab. Renung. Macam mana nak renung tu? Tengoklah kebesaran, tengok ya Allah. Alam ni takkan ada tanpa Engkau. Ulang perkara yang sama, macam kita solat benda yang sama kan? Buat perkara yang sama, kalimah yang sama, tak berubah pun. Allahu akbar. Sama. Al-Fatihah. Tukar-tukar. Jadi kadang anak ibu pula cerita, padahal baru lepas belah tu kan kursi pula patah lain. Jadi tukar-tukar kursi. Risau tengok dah pakai bengkung kat atas ni. Biasa bengkung kat sini. Kat sini. Allah. Baik. Saya ada seorang haji juga, tapi lagi rasa berusia kat 70 lebih rasa. Dia bawa operate mata. Operate mata apalah nama, bukan letak, tapi dia pun semuanya drive tu sejam lebih bawa itu. Dia kata apa? Dah sihat, takkan nak rehat pula. Ada ayat dia. Itu biasa rehat dia rehat, sakit pun rehat. Dua-dua rehat. Okay. Jadi bila fikir, yatafakkaru abab, renung, ulang benda yang sama. Allah, tengok alam, ya Allah, alam ni tak ada sendiri. Kau yang mengadakan. Ulang, kadang-kadang kita anggap macam sama sebut. Walhal, macam mana kita sebut dalam ibadat khusus, kalimah yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kalimah yang sama baca. Sama juga perkara yang sama, kita kena sebut bila melihat, tapi kadang kita tak sebut pun. Tengok. Sebut tidak, rasa tidak, tengok apa? Kan rugi tu. Walhal Allah letakkan kita tengok dan fikir. Fikir dan zikir. Tengok alam. Subhanallah. Masya Allah. Keagungan. Masya Allah. Langit tak ada tiang. Masya Allah. Macam mana langit tak ada tiang? Hebat Allah buat. Bayangkan langit ada tiang. Takkan benjol kita dia buat. Sini bawa. Nampak? Langit tak ada tiang. Lepas tu kita hari-hari tak ada fikir nak roboh pun. Elok dia. Joget pula ada kat bawah tu. Tengok. Elok dia kau joget dia. Orang tak tahu ke langit tu tak ada tiang. Dia roboh kan apa tahu. Kejadian langit tu sendiri. Makhluk. Sehingga kalau Allah nak bagi amanah pada langit. Surah Ahzab ayat 72. Allah bagi amanah pada langit. Langit tak sanggup. Langit tu makhluk. Langit tu boleh bercakap dengan bahasa dia lah.
Satu riwayat mengatakan langit ni dia nak empap dia manusia. Oh, dah lah kecil, tak sedar diri, tak nak ingat Allah. Nak empat pun tahu ni. Allah sabar. Kamu buat kerja kamu je. Mengukum aku. Tunjuk langit. Dia tak tahu langit atas tu tak ada tiang. Ini yang bertiang pun kita risau. Roboh tak roboh ni. Maksud kata, itulah kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu membuatkan kita tenang. Kebesaran orang membuatkan kita menyampah. Cakap besar tak ni. Ada yang kita marah kan. Tapi kebesaran Allah membuatkan kita tenang. Itu nama Allahu Akbar. Itu. Apa lagi kebesaran Allah Ta'ala kita boleh fikir. Soal diri kita pula. Tengok kejadian. Allah tutupkan rasa. Contoh. Ke depan, ke belakang. Susah kita dulu. Antara perkaranya rahmat Allah Ta'ala. Allah lupakan kita. Macam beranak. Kan? Ibu-ibu semua. Inilah kaitan cukup lah. Dalam cukup-cukup tu 6. Cukup lah. Ini antara 7, 8. Tu dia. Dalam cukup-cukup tu 7, 8. Tok Wan, Tok Mek kita tu lagi 11. Dalam cukup-cukup tu. Sebab apa? Itu kekuasaan Allah. Hilang. Hilang dengan apa? Kasih sayang. Bila lahirnya anak itu beserta kasih sayang Allah, hilang segala kesakitan. Ada sakit tapi tak boleh nak recall. Walaupun kita tahu sakit, tak boleh nak recall. Kenapa tak boleh recall? Rasa tu Allah jaga. Habis yang kena trauma-trauma tu, tak nak balik ke Allah. Tak nak minta Allah hilangkan. Rasa ni Allah yang bagi. Jadi, kalimah ni, balik pada kalimah tadi, bila kita menghayati, kita akan mendalami. Allah akan bagi ilham tentang nak membezakan. Contoh suka dengan gembira. Kalau kita buat tadi, kita fikir tentang Allah, zikir, menghayati, kita akan dapat hikmah per kalimah. Hikmah. Suka, gembira. Suka pada keadaan luaran. Gembira itu pada keadaan dalaman. Dia bukannya gembira ni bukan barang luar. Batu gembira itu Allah gunakan dalam Al-Quran. Wabasyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Daripada situ kita gunakan gembira ni beriman. Iman bukannya kebendaan. Iman keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah akan dikurniakan kegembiraan yang belum tentu ada pada perkara yang menyeronokkan. Belum tentu ada pada perkara yang menyeronokkan. Contoh, kita tengok orang kafir satu. Kafir dia ada dalam Quran, surah Al-Kafirun tu. Jangan sebut kafir lah ustaz. Apa pula tak sebut tu? Qul ya ayyuhal kafirun. Takkan nak tukar. Qul ya ayyuhal non-muslim. La muslim. Katakan pada orang yang la yu'minun. Tak ada. Terus lawannya kafirun. Betul lah. Itu bukan satu penghinaan. Itu satu title. Lain kalau kita hina apa. Itu tak boleh. Sama Islam. Larang kita hina. Tak boleh. Okay. Jadi kalau kita tengok orang kafir ni. Dia happy ustaz. Di sana pergi sini. Cucuk langit lagi. Pampak cucuk langit. Tengok. Every Friday night fever. Every Friday fever. Demam dia kerjanya. Joget sini. Jalan sini. Kan? Yang online ni sabar je lah. Kejap ada sabar je lah. Saya ada live juga. Layan. Daripada tak ada. Kejap keras. Tapi tak apa. Dah boleh sabar tu okey tu. Bila tengok orang kafir ni, dia pun seronok. Ini kena. Ini nampak simple. Tapi dia boleh menggoncang iman mereka yang tidak faham.
Kalau kena contohkan anak kita, kalau dia tak faham asas ni, kalau kita pun tak diberi hikmah ini, nak jawab macam mana? Mak dia orang tu seronok tengok solat. Tidak apa, tidak. Kita ni solat hari bergaduh nampak lah. Habis tu, nak rasa je jangan solat sangat kot. Habis. Kacau. Tengok kita ni tudung labur, elok. Tapi kadang tak seronok hidup kita ni, mak. Itu tak kena, ni tak kena. Orang tak pakai tudung elok. Keluarga bahagia nampak. Happy dia. Dia biasa guna happy. Bahagia, gembira ni jarang. Nak guna ni jadi berat. Nak sebut bahagia ni Allah letakkan satu benda yang berat. Gembira pun berat. Orang setakat boleh sebenarnya happy. Kita happy-happy, kita fun, make fun katanya. Tengok ada orang keluarga happy je. Kita pun jawab. Happy membawa kepada suka nak. Suka belum tentu gembira nak. Gembira adalah kata yang ada pada hati kita. Suka itu tidak pada hati. Suka itu adalah pada benda. Tak ada. Berduka, duduk dekat suka tadi. Lawan duka, sedih. Gembira, tak ada. Jadi siapa yang dah dapat gembira, dia tak ada lawan balik pada gembira. Tak ada. Satu je. Tunggal. Nampak? Kalau suka, kalau suka, orang tua kata, jangan suka sangat. Betul tak? Orang tua lalu cakap, jangan suka sangat. Udah menangis. Itulah padam muka kamu. Tu. Silap ibu bulan balik menangis, kena lagi. Kena pula. Ingat, tak kena. Itulah suka sangat. Manggil maghrib, suka sangat. Kena. Gelak-gelak, wah. Kena. Lepas tu jangan suka sangat. Tapi gembira ini padanya ada suka. Gembira ni ada suka. Suka yang bagaimana? Suka yang berpanjangan, yang takkan berubah pada duka pula. Suka dia adalah konsisten, suka dia. Nampak? Kerana didorong oleh gembira yang dibawa oleh taat. Gembira yang datang dengan keimanan. Hasil kepercayaan dia, walaupun kelilingnya itu bukan suka. Suka ni objek. Contoh Palestin. Kalau tanya, suka dengan keadaan tu? Suka ke tak? Tak sukalah. Mana ada orang suka? Yang tu yang kata dia boleh nangis tu. Betul lah manusia. Tapi dia ada iman, dia gembira. Apabila dia gembira, sedih tadi boleh bertukar. Dia akan padam. Sebab tu nak memadamkan kesedihan kebendaan, itu kena masukkan kegembiraan tentang iman. Entah ni kalimah ni kita hayati. Nak dapat gembira, anugerah. Dia bukan dengan kita beli dunia ni, kita dapat gembira. Tak dapat. Ni yang kata mahal ni. Dan di sini ada Allah Ta'ala. Allah takkan gembira bukan pada benda. Kalau tak pada benda, habislah, menanglah orang ada benda. Yang tak ada benda, tak ada gembira. Lepas tu gembira daripada Allah. Allah bagi kepada orang yang beriman. Iman, semua orang ada. Allah bagi. Yang mana Allah bagilah. Dan iman tak perlukan kebendaan. Nak berurusan dengan Allah. Sehingga Allah kata, Nabi kata, hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa kita, harta kita. Manakah tidak, rupa pun Allah jadikan, harta pun Allah berikan. Nak tengok apa? Macam kita dengan mak kita, dengan ayah kita lah. Mak ayah kita jangan bagi kita modal nak berniaga. Bagi modal 100%. Dah berjaya dia balik, tengok bertukar-tukar kita. Nak action apa mak, tak payahlah. Aku yang bagi modal kamu berniaga. Tak payah dengan aku. Nak datang aku, datang diri kamu je. Tak payah nunjuk sangat kamu ada apa. Yang kamu ada tu pun aku bagi. Dahsyat lagi rupanya yang jadi-jadi tu, yang dia buat tu, rupanya mak dia pakat dengan geng-geng dia. Geng-geng ngaji, geng-geng mahaban dia. Mak dia. Kau beli barang anak aku tu, satu kontena, geng-geng mahaban seorang, semua jenis cop-cop duit semua. Yang jenis cop duit mak dia pun cop duit juga. Kau beli barang anak aku tu, import ke China. Okey, kamu dah order berapa kontena cuma? 5 kontena. Okey. Kamu jangan cakap ke anak aku suruh. Anak dia pun bangga dia. Mak, niaga bagus lah. Sambal licin. Mak cakap, tahu aku punya order.
Balik-balik Asia pula tu dengan mak. Siku tahu. Gitu dengan Allah. Dengan Allah tak boleh benda harta dah Allah pandang. Datang hati. Hati dan amal. Qulubikum wa amalikum. Nampak? Gembira ni jangan kata nak kena ada benda, nak kena sedekah banyak-banyak, ada duit berjuta-juta baru boleh nak sedekah. Dah. Sejuta dengan RM1. RM1 yang diinfak di jalan Allah ikhlas daripada sejuta simpan buat tak tahu. Nothing. Allah tak kira. Tapi kalau sejuta infak luar biasa. Dia lain pula. Afdal tadi. Nampak? Bukan suruh ada RM1, orang situ RM1 lah Ustaz. Bukan macam itu. Maksudnya kata Allah tak kira itu. Yang kira kita. Dia pun bagi dalil, Ustaz, Allah tak kira RM1 ke, sejuta ke. Yang penting ikhlas. Memang tak kira, kamu yang berkira. Nak bagi RM1 termasuk RM50. Pensan kawan. Allah, aku macam mana nak jumpa JK ni? Undang mandi muda balik hari Jumaat. Tengok apa orang undang mandi depan tu. Dia buka tabung dan ngira hari Jumaat dia datang. Apa? Saya minta baki RM49 boleh? Sudah ni. Apa minta baki je? Saya tadi nak infak RM50. Termasuk RM50. Tengah-tengah mengantuk tu, kurubah tu sebelum tu. Mengantuk. Masuk RM50. Yang ikhlas RM1 je. Macam mana cakap? Alah, AJK pun tak ada pilihan. Yelah ambil RM49 ni. Itu pun yang RM1 tadi boleh tukar tak? Saya nak tukar shilling 50 sen. Nak pakai juga RM1 tu balik ni. Tengok orang. Kita yang berkira. Allah tak. Allah terima. Kalau yang 49 tu boleh bagi semua, lagi bagus. Tapi kalau setakat RM1 tu, ala kulihal lah. Jadi, kalimah ni. Antara kalimah lagi yang kita, setelah kita dalami lagi antara perkara, susah senang. Ini pun kalimah yang saya perhatikan ini ada maksud yang dalam. Contoh, susah sangat nak masuk syurga bagi orang perempuan. Kenapa? Kenapa susahnya syurga ni? Ataupun susah sangat kerana, nampak kalimah dia, susah sangat tu bukan kerana susah yang kita faham angkat batu, banting tulang tu, kerana senang sangat maka jadi susah sangat. Nampak kalimah dia? Faham tak tu? Susah sangat tu boleh datang disebabkan oleh senang sangat. Kerana senang sangatlah jadi susah sangat. Nampak kalimah dia? Macam mana boleh faham macam ni? Hikmah Allah buka. Tak, saya tak berapa nak faham. Kenapa kata susah sangat tu jadi kerana senang sangat? Pergi tangkap belut. Senang ke susah? Susah. Sebab apa susah? Senang sangat. Senang sangat lepas Ustaz. Nampak? Ingat susah tu mesti pikul batu 50 kilo. Ya Allah susahnya. Tak. Biasanya kita hari ni tergelincir, terjatuh kerana senang sangat. Kan susah sangat. Dia kalimah nampak susah senang. Walhal ianya ada perbahasan yang lebih dalam. Belum tentu susah itu resah. Lain pula. Belum tentu senang itu tenang. Kerana tenang itu bahasa jiwa. Hasil daripada gembira, hasil pada bahagia, hasil pada iman, maka tenang ini kemuncaknya. Boleh jadi tenang itu duduk pada orang susah. Boleh jadi resah duduk pada orang senang. Nampak? Ini bukan falsafah. Ini renungan daripada kita mendalami tentang Allah,
antara perkara yang Allah akan bagi pada seorang itu bila dia mendalami, merenung tentang kebesaran Allah, dia akan memahami per kalimah, kata-kata. Sebab tu kalau tengok aulia Allah ni banyak keluar kata-kata hikmah, betul tak? Kata-kata hikmah tu bukan kosong-kosong tu. Kenal diri kata-kata, tok kenali kan? Kenal diri kata-kata, kalimah tu. Kalimah yang paling tinggi tu Nabi SAW. Amantu billah sumastaqim. Itu je. Ringkas. Ada ringkas. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Tapi syarah luas. Itu Nabi lagi lah. Itu makam marifat paling tinggi. Aulia Allah, kata-kata. Ringkas. Kalau hidup sekadar hidup, kera kat hutan mu hidup, buyam kau. Perkataan. Jadi saya tahu kat mana bila kita mendalami tentang tauhid, apa kita dapat perkataan. Apatah lagi nanti perkataan yang kita akan faham juga adalah kalam Allah, Al-Quran. Kita menghayati. Macam tu, wa basyiril ladzina amanu. Kita ingat gembira tu perkataan yang sama dengan suka. Tak. Nampak? Dia jadi begitu, mak sekalian. Jadi, maka di sini, kalau kita hayati tentang Allah, maka kita akan menghayati tentang kalimah yang membawa kepada kesedaran. Kalimah yang memberi kesedaran. Dan kalimah ini perlu diperhatikan, perlu diperhalusi. Agar kita lebih faham tentang kehidupan, yang mana hidup ni akan penuh dengan hikmah. Atau kata-kata hikmah tu. Dia lagi satu, kata-kata kajian hikmah itu, dia setiap kata ni, kalau dia repeat 2 kali tu, dia satu peringatan. Hati-hati. Suka. Jangan suka-suka. Bila ulang tu, main. Jangan main-main. Sekali dia akan dapat tunggal. Dan insya-Allah bila dia datang, suka ni hasil pada apa ni? Gembira hasil pada apa? Iman. Daripada iman membuahkan hati yang gembira, maka dia akan mengubah yang duka keliling dia akan menjadi suka. Dan suka dia tu kekal. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Contoh tenang. Boleh duduk macam ni. Kadang kita pergi Masjid Haram lah, umrah duduk. Orang duduk lama daripada maghrib, daripada subuh sampai ke maghrib, sampai ke isyak duduk. Tenang lah Ustaz duduk dalam ni. Bukan dia boleh lari pun dalam tu. Pusing sana, pusing sini tak ada. Walaupun boleh tawaf, tak ada pula maraton pula dalam tu. Dah biasa berlari maraton. Fun ride. Fun ni macam fun dia join kat sini. Pergi datang Mekah, udah tawaf atas tu, jogging. Dah duduk. Tunggu. Nak suruh dah. Nak asar dah. Nampak? Tenang tu perkara yang orang kata apa, tidak terikat dengan benda. Sebab duduk macam ni pun boleh datangkan ketenangan. Jadi jemaah yang mulia Allah, mudah-mudahan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni membawa kita kepada penghayatan dalam kita menghayati kehidupan, dan kita mampu mengemudi kehidupan insya-Allah dengan keimanan yang sebenar, yang mana membawa kepada sifat orang beriman akan sentiasa rasa gembira yang membawa kepada sentiasa rasa beruntung. Bila hasil dari situ, dia akan nampak pada raut wajah orang beriman ni. Raut wajah orang beriman, gambaran yang menenangkan. Kerana kegembiraan yang telah dirasai itu mampu diterjemahkan pada kehidupan insya-Allah. Wallahu alam, menampun maaf kalau saya ada kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dalam penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barokah. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim.